Bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat semua, saya kongsikan satu berita yang amat mengejutkan. Kita tahu ya kalau kemarin hangat diperkatakan berkaitan dengan kes enactment Syariah ya, yang mana rakyat Kelantan melawan kerajaan Kelantan, sahabat-sahabat semua. Dan apa yang berlaku ya, rakyat Kelantan ini memperoleh kemenangan ya daripada cabaran undang-undang jenayah Syariah. Dan hari ini sahabat semua, apa yang lebih mengejutkan kita adalah apabila YB Fahmi, Menteri Komunikasi, menyatakan bahawa Muhyiddin menyebarkan berita palsu. Betapa terdesaknya pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional mempolitikkan, menunggang isu populis ya, yang mana kes enactment Syariah ini sudah pun dinyatakan diberi pencerahan pelbagai pihak ya, menyatakan bahawa cabaran itu ya bukan satu cabaran untuk mengancam ya agama Islam maupun Mahkamah Syariah. Namun hari ini Menteri Komunikasi YB Fahmi berkata kenyataan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 adalah tidak benar. Fahmi berkata demikian sebagai respon ya kepada dakwaan Muhyiddin bahawa susulan keputusan itu beberapa perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di negeri Kelantan. Katanya Muhyiddin menyebarkan berita palsu, kata jurucakap Kerajaan Perpaduan itu menerusi laman X hari ini. Dan semalam Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 8-1 memutuskan bahawa 16 peruntukan kesalahan di bawah enactment itu adalah terbatal dan tidak sah. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetai panel 9 anggota selepas membenarkan permohonan Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin ya bagi mencabar isu perlembagaan untuk membatalkan 18 peruntukan kesalahan di bawah enactment tersebut. Tapi kita tahu sahabat semua, hanya 16 ya enactment yang dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan, dan dinyatakan juga oleh Ketua Hakim Negara bahawa cabaran ini sebenarnya tidak pun menggugat kedaulatan agama Islam maupun Mahkamah Syariah. Tapi kita tahu hari ini sahabat semua, atas keterdesakan pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional dan yang mengejutkan pengurusi mereka sendiri, hari ini ya YB Fahmi mengatakan telah membuat satu berita palsu ya berkaitan dengan enactment ini, satu yang amat mengejutkan sahabat-sahabat semua. Begitu terdesaknya mereka untuk menggunakan isu ini dipolitikkan dan sebagainya. Memang satu yang amat mengejutkan. Apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Dan sebelum saya akhiri, saya juga mau kongsikan kenyataan ya ataupun update terkini ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan tahun 2024 ini fokus untuk pembangunan ekonomi. So itu antara kenyataan ya daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya pembangunan ekonomi dan menggalakkan pelaburan menjadi fokus kerajaan Madani dalam mengembalikan status Malaysia sebagai sebuah negara disegani, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri juga berkata bagi merealisasikan Kabinet telah menetapkan beberapa perkara dalam aspek pembangunan ekonomi untuk diberi penekanan ya dan dilaksanakan pada tahun ini, termasuklah meningkatkan pelaburan dan mengembangkan keupayaan negara dalam semua bidang seperti pendidikan, kesihatan dan kebudayaan. Tambah lagi dengan kestabilan politik dan kerajaan Madani yang kukuh, kita mesti menumpukan kepada pembangunan ekonomi yang meningkatkan pelaburan dan mengembangkan keupayaan kita dalam semua bidang. Bagi tahun 2024 katanya lagi, Kabinet sangat fokus untuk memastikan semua tumpuan itu dilaksanakan agar Malaysia kembali menjadi negara yang hebat dan disegani di rantau ini, katanya ketika berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor di Dewan KLSCAH di Kuala Lumpur hari ini.
Dan hadir sama juga semasa dalam majlis ini adalah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, ya, Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Belia dan Sukan YB Hana, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Likang, dan juga Presiden KLSCH iaitu Ngan Tan Yi, dan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Eugene. Anwar berkata demikian, kekuatan penyatuan setiap kaum di negara ini. Beliau yakin semua pihak akan terus berperanan menjayakan hasrat untuk meningkatkan kemajuan negara sekaligus menjadikan Malaysia kembali sebagai sebuah negara yang hebat di rantau ini. Dalam pada itu juga, Anwar juga yang sebagai Menteri Kewangan berkata, hubungan Malaysia dengan China yang kini pada tahap strategik dan membanggakan mampu membawa lebih banyak pelaburan ke negara ini. Malah hubungan baik kedua-dua negara akan terus dimanfaatkan untuk kebaikan rakyat. Katanya, kita gunakan sejarah panjang hubungan Malaysia-China untuk tunjukkan ia merupakan hubungan yang aman dan sekarang kita tunggu hubungan ekonomi, katanya. Seperti yang kita sebut, kata Datuk Seri Anwar lagi, China antara negara utama yang melabur ya dalam sektor ekonomi di negara ini, dan sekarang kita terus kembangkan hubungan itu meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kerjasama antara universiti serta dengan syarikat besar negara terbabit, katanya. Anwar turut merakamkan penghargaan kepada pengurusan KLSCAH atas kerjasama dan dukungan berterusan yang diberikan kepada kerajaan dan dirinya sejak beliau aktif dalam gerakan mahasiswa sehingga era reformasi pada 90-an. Menyifatkan kerjasama itu sebagai luar biasa, Perdana Menteri berkata KLSCAH sentiasa ada ketika diperlukan dan kini menyokong penuh usaha kerajaan membangunkan ekonomi serta menentang amalan rasuah. Jadi Datuk Seri berkata, saya mengucapkan terima kasih kepada KLSCAH yang terus memberikan sokongan terhadap usaha perangi rasuah yang saya sebut sebagai kesalahan besar di dalam negara yang harus dihentikan, katanya. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu antara kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu majlis. Dan sebelum saya akhiri, apa pandangan anda sahabat-sahabat semua, kenyataan daripada YB Fahmi yang menyatakan Muhyiddin telah menyebarkan berita palsu berkaitan dengan keputusan cabaran rakyat Kelantan Nick Eileen terhadap kerajaan Kelantan berkaitan dengan kes enactment syariah ini. Sekarang ini kita boleh nampak mereka memusingkan segala fakta dan pelbagai isu untuk dipolemikkan. Betapa terdesaknya mereka, sahabat-sahabat semua. Alright. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.